Alhamdulillahi Rabbil Alamin Mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra kunafa'il. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Dan terutama nikmat yang paling besar di mana Allah memberikan kita kehidupan yang mana kita faham hidup ini adalah penceritaan Allah, kisah-kisah Allah. Dan kita ini adalah hamba-Nya yang sentiasa taat mengikuti apa saja yang telah ditetap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita tadi membuat sedikit kesyukuran kepada Allah, tanda kita berbuat atas sebab saudara kita telah ditabalkan, dinaikkan makam, satu makam ke satu makam, di mana satu makam ke satu makam itu nak menceritakan satu kisah, satu bab kepada satu bab yang Allah SWT naikkan. Tak lain kisah-kisah ataupun satu bab itu adalah penceritaan untuk mengisahkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lain. Jadi alhamdulillah apabila kita dah faham makam-makam yang telah kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makam-makam ini seperti makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Mahmud, makam yang terpuji yang Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan. Dan kita ini mengalami satu makam-makam yang bawah daripadanya untuk menuju kepada makam yang lebih tinggi ataupun makam yang membawa kita bertambah rasa zuk, bertambah rasa keindahan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena perhatikan dalam kehidupan kita, adakah bertambah daripada sehari ke sehari kita rasa syok, rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nilai kita. Kalau sekiranya hari ini 10 nilai cintaan kita kepada Allah, asyik kita kepada Allah, dan kita menangis sedih sekiranya ada kesalahan yang kita lakukan, kelalaian, ada keakuan diri, kita rasa itu kesalahan besar, maka beruntunglah kita. Tapi sekiranya kita merasakan selalu ada keakuan diri dalam ibadah, maka kita telah mensekutukan Allah. Maka kehidupan orang yang mensekutukan pada Allah adalah pahit, tiada manis. Jadi itu kita perhatikanlah dalam kehidupan kita. Kita halusi dan juga halusi supaya keluar kesenian, keluar yang dipanggil tadi iman. Apabila iman itu telah kukuh, telah kuat, telah terzahir, maka kita akan merasakan kemanisan iman. Dari itu kita sama-samalah berbuat sesuatu itu menurut kehendak dan susunan-susunan pentadbiran Allah. Kerana apabila kita sudah kenal diri kita, kenal Allah, kita tidak mampu. Kerana kita melihat napas kita turun dan naik itu sendiri adalah Dia yang menaikkan dan menurunkan serta memberhentikan napas kita. Kita tidak mempunyai apa-apa. Sekiranya tidak diberi untuk kita bercakap, berkata-kata, kita tidak mampu nak berkata-kata walau sepatah perkataan. Inilah yang dikatakan kekuasaan Allah Maliki Yaumiddin, di mana kita membaca ni dalam surah Al-Fatihah di dalam solat, tetapi jarang kita nak mengamaliyahkan dalam kehidupan kita.
Kerana kita mengatakan Malik Yaumiddin, hari yaum iaitu hari din, hari agama tu adalah hari sekarang kita berkehidupan. Berkehidupan dengan Allah yang Malik, yang mengatur ataupun yang berkuasa. Malik menguasai semua sekali termasuk diri kita. Termasuk semua dialah yang memiliki yaum, hari-hari apa pun Allah lah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kita tidak memahami konsep kenal diri, kenal Allah ini, maka kita tidak akan nampak dan kita tetap akan nampak ada dua, ada kita dan ada Allah. Maka itu dinamakan kerugian. Kita ini sering sekali mendengar perkataan la ilaha illallah, tapi jarang sekali kita menjumpai orang yang apabila dia menyebut la ilaha illallah, hilang keakuan dirinya. Hilang lagi kehendak-kehendak apa saja melainkan dia nak kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba perhatilah dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana kita nak membiarkan diri kita ini berada di dalam kerugian. Ya, perhatikan betul-betul. Kerana kita tidak tahu nyawa kita akan dicabut malam nanti, ataupun kita berada dalam detik-detik kematian. Di waktu itu apa yang kita rasakan? Apabila sakaratul maut datang, apa yang perlu kita rasakan? Tidak lain adalah kita memandang malaikatul maut itu sekadar makhluk Allah juga, dan kita harus menjawab apa yang disoal kepada kita. Bukan kita menyoal kepada Allah atau pada sesiapa. Kitalah yang akan disoal atas apa yang telah kita lakukan. Adakah ahsanu amalah ataupun amalan-amalan su', amalan-amalan yang mengadakan lagi keakuan diri kita. Maka menyesallah dan seriklah hidup kita ini sampai bila kita membiarkan diri kita ini berada di dalam kerugian, berada di dalam keadaan tidak tenang, berada di dalam kegelisahan. Tukarkanlah supaya kita sentiasa berada di dalam genggaman Allah dan kita merasakan kita tidak mampu buat apa pun. Mengangkatkan tangan kita untuk menyuapkan makanan itu ke mulut kita pun kita tidak mampu hakikat sebenarnya. Tetapi yang boleh menyuapkan ke tangan kita ke mulut kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kerap saja yang akan mengikuti kehidupan bersama dengan Allah. Kerana kehidupan dengan Allah ini memerlukan adab-adab ataupun suluk yang lebih tinggi. Maka itu disuruh kita mengenal Allah. Dan sebelum mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau kita terus-terus mengenal kepada Allah, nescaya akan banyak kerosakan. Sebab kita tidak melihat keadaan kehidupan kita. Kerana kehidupan kita ini adalah menunjukkan kehidupan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerita-cerita tentang Allah, bukan cerita kita. Maka itu kita harus pulangkan balik dan kita tidak mempunyai apa-apa. Kita hanya memiliki hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dianya, keesaannya. Bukan ada dua, ada kita, ada dia lagi. Maka perhatikanlah dalam kehidupan kita. Apa yang telah kita lakukan. Apakah perbuatan-perbuatan ingatan kita ini tidak mengarah kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun perbuatan-perbuatan kita 24 jam ini benar-benar kita mengesakan Allah seperti mana Allah mengesakan dirinya sendiri. Perhatikan betul-betul. Kerana Allah mengingatkan kita wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengok, Allah tengok hari-hari, tengok setiap waktu apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat. Ya, jadi perhatikan adakah kita yang berbuat ataupun kita rasakan dia Allah yang berbuat. Allah yang menyusun hidup kita. Allah yang memberi kudrat kepada kita. Allah yang memberikan kehendak kepada kita. Semua sekali itu adalah hak Allah. Tak ada langsung satu pun hak-hak kita. Itu dipanggil hamba. Hamba itu menunjukkan dia mengikuti saja
apa yang telah ditetapkan oleh Allah, diskripkan oleh Allah. Sentiasa dia merasakan di situ. Ya, saya rasa saya sudahi dulu sementara ini sebab keadaan saya tidak apa-apa, sehat insyaallah. إلى ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بفتوح العارفين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Islam ini dikenali sebagai ad-din. Ad-din ini maksud dia cara hidup. Ad-din cara hidup. Kata Prof. Said Muhammad Naqib Al-Attas dalam bukunya, ad-din itu diambil daripada kata akar dalyanun, din, dain. Kata-kata yang lain terbit Madinah. Jadi dain itu, kalau kata dain, dia maksud dia hutang. Jadi hutang pun betul juga, hidup kita ini berhutang. Hutang kita kat siapa? Yang sebenar-benarnya. Hutang kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan balik, kita akan mati, kita akan balik, kita akan bayar balik. Kita di bumi ini bukan tempat kita. Kita akan patah balik ke tempat asal kita, kehariwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-din itu dipecahkan kepada 3. Yang pertama sekali Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Dalam hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Lalu ada satu soalan tambahan. Tiba-tiba je Jibril tanya, mata sa'ah, bila kiamat? Elok-elok tanya Islam tu apa, iman itu apa dia, ihsan itu apa dia. Tiba-tiba sekali, last sekali ada satu soalan bonus, soalan tambahan. Mata sa'ah, bilakah kiamat? Jadi Islam itu ada rukun dia. Iman itu ada rukun dia. Islam itu ada rukun dia. Islam itu ada rukun dia, iman itu ada rukun dia, ihsan itu pun ada rukun dia. Dan juga as-sa'ah itu pun ada rukun dia. Di dalam Islam, iman, ihsan ini semuanya penting. Semuanya sama penting. Kalau tidak, akan gelonglah ad-din ini. Ibarat 4 tayar ini hilang satu. Islam saja tak cukup, kena ada iman. Kena jadi orang yang beriman. Bila dah jadi orang beriman, cukup tak? Rupa-rupanya tak
Tak cukup. Kena jadi orang ihsan. Ihsan saja cukup tak? Ihsan saja cukup tak? Rupa-rupanya tak cukup. Kena jadi orang yang tahu tentang as-sa'ah. Hadis ini adalah sumber perpaduan umat, dan hadis ini adalah pengetahuan tentang punca perpecahan umat pada hari ini. Punca perpecahan umat pada hari ini, dia punya faktor dia tu kita dah tahu melalui hadis Jibril ini. Umat Islam terpecah, dia punya epistemologi dia tu bila di bedah siasat, rupa-rupanya tidak selesai dalam 4 perkara ini. Ada orang dia Islam aja, dia tak beriman. Siapakah contoh dia? Contoh dia siapa? Nak cakap ke dalam majlis yang mulia ni? Malas nak cakap. Bila cakap nanti kan jadi tak syok. Carilah sendiri cari sendiri. Satu firqah yang tidak beriman dengan qada dan qadar. Cari sendiri, homework. Tuan-tuan cari sendiri. Siapakah firqah ataupun salah satu daripada, kita panggil apa, nak kata mazhab tak tahulah, salah satu ajaran yang besar di dalam agama Islam pada hari ini, mereka tidak percaya kepada qada dan qadar. Yang mana Ahli Sunnah wal Jamaah meletakkan bahawa itu merupakan salah satu daripada rukun iman. Jadi apabila salah satu daripada rukun iman ni tak ada, maka hancurlah iman kita tu, tak ada iman. Habis. Tapi alhamdulillah ke semua firaq ataupun ke semua mazhab ataupun ke semua kumpulan di dalam Islam pada hari ini, dalam bab rukun Islam itu insya-Allah ada. Tuhan sama-sama Allah. Nabi Muhammad sama-sama Nabi Muhammad juga, bukan Nabi yang lain. Sama-sama berpegang Al-Quran, percaya dengan malaikat, percaya dengan hari itu rukun iman. Rukun Islam mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Itu ada. Dalam Ahli Sunnah wal Jamaah ada, dalam Syiah ada, dalam Wahabi ada, dalam Qadiani ada, dalam semua ajaran-ajaran Islam yang disebutkan, semuanya ada rukun Islam, iaitu syahadatain, sembahyang, puasa, zakat, haji. 5 rukun Islam. Hilang salah satu, yang murtad daripada Islam. Contohnya satu grup pada zaman Sayyidina Abu Bakar yang menyatakan bahawa zakat tak wajib. Hilang satu rukun lalu murtad daripada Islam kerana hilang satu rukun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, katakanlah umat Islam itu sudah selesai rukun Islam, sudah selesai rukun iman, tetapi dia menolak ihsan. Menolak ni apa yang dikatakan pada dalam kuliah pada malam ini, iaitu ilmu tentang ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita ni bila kita ibadah ni solat saja ke? Ibadah ni semua kehidupan kita adalah ibadah. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri.
Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi dalam ibadah kita, dalam ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita ini, orang Perlis kata mesti kelih Allah Ta'ala. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Nasib baik ada ka. Ka. Makna kata ka di situ, ka pun bahasa Perlis juga. Ka. Ka nak pergi mana? Ka tu bahasa Arab tu. An ta'budallah ka. Tapi di sini bukan maksud dia kamu. Ka ni seumpama. Ka'annaka tarahu. Seumpama kamu nampak Tuhan. Fa illam takun tarahu. Ada diskaun. Seandainya kamu tidak nampak Tuhan. Fa illam takun tarahu. Seandainya kamu tidak mampu nampak Tuhan. Fa innahu yarak. Ni level yang paling rendah. Kita kena sedar Allah Ta'ala nampak kita. Kita sedar sentiasa Allah Ta'ala kelih kita. Kita kena sedar sentiasa bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sentiasa dia itu di dalam mengawasi kita. Allah Ta'ala itu sentiasa mengawasi kita. Tetapi dalam rukun ihsan ini, yang 4 ini, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Baris yang ketiga tu, seandainya kamu tidak berjaya untuk nampak Allah. Pasal apa ada perkataan ni? Sebab apa sebab apa Allah Ta'ala bubuh perkataan ni? Kalau buang baris yang ketiga ni boleh tak? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa innahu yarak. Sempurna ayat ni. Sempurna ayat. Abdikanlah diri kepada kamu kepada Allah. Sebagaimana seakan-akan mana kamu nampak Allah, sesungguhnya Allah nampak kamu. Selesai tak? Selesai. Tapi dia ada satu clue, iaitu sekiranya kamu tak berjaya nampak Allah. Jadi di sini maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini kena sampai, kena nampak Allah Ta'ala. Di situ clue dia, hadis yang sahih. Fa illam takun tarahu, nak bubuh tang mana, nak tahu mana. Fa illam takun tarahu. Pakcik Wahab. Pakcik Wahab. Nak tahu tang mana perkataan tu? Fa illam takun tarahu, kalau hang tak berjaya nampak Allah. Hang nak tahu mana Pakcik Wahab oi? Hang nak tahu mana perkataan yang takkan menang. Checkmate tu. Jadi janganlah sekali-kali menyatakan bahawa perkara ini tidak ada dalam Islam. Bid'ah, grup sesat, khurafat, tahyul, wahdatul wujud, akidah hulul. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Lebih baik kita kata saya tak tahu. Lebih baik mai mengaji. Lebih baik kata Islam ni agama ilmu dia luah. Ayat terakhir surah Al-Kahfi tu kan. Apa nama dia? Bahru Mikamida sab'a kalimat. Ma nafidat kalimatullah tu kan. Kalau dijadikan semua pokok sebagai pena, semua lautan sebagai dakwat, walau ji'na bimithlihi madada, tidak akan lengkap kamu nak menulis ilmu Allah.
Cantiknya balaghah Al-Quran. Walau ji'na bimithlihi madada. Walau kamu datangkan sekali ganda sekali lagi. 7 lagi lautan mai, takkan dapat kamu habiskan ilmu Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana kamu nak letak ayat ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi lebih baik kita merendah diri dengan menyatakan bahawa Allah, luasnya ilmumu ya Allah, hebatnya ilmumu ya Allah, indahnya ilmumu ya Allah, lazatnya Islam ni ya Allah. Saya ni masih jauh lagi perjalanan saya ini. Masih banyak yang saya tak tahu. Masih banyak yang saya tak tahu. Lebih baik daripada kita kata ini tak boleh, ini bid'ah, ini khurafat, ini syirik, ini la haula wala quwata illa billah. Sebab di akhir zaman Rasulullah kata akan ada grup yang suka tuduh orang lain syirik, bid'ah. Astaghfirullahalazim. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana satukah yang bagus, orang yang menuduh syirik atau orang yang dituduh syirik? Kata Rasulullah SAW, orang yang dituduh syirik itu lebih baik. Astaghfirullahalazim, at-tawwabur rahim, astaghfirullahalazim, at-tawwabur rahim, astaghfirullahalazim. Saudara-saudari, teman-teman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jikalau kita mendengar sesuatu maqam yang tinggi yang kita tak ketahuan, hendaklah kamu memperbanyakkan selawat dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjemput saya, menjemput aku, diri yang dhaif ini, untuk menikmati perasaan dalam beragama yang macam-macam. Agama ini dipenuhi dengan rasa yang indah. Hanya rasa yang dapat sampai kepadanya. Kerana rasa itu tidak berjisim, rasa itu tidak berjirim, rasa tidak bertempat, rasa tidak memenuhi ruang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hanya rasa yang boleh sampai kepadanya. Allahumma salli wa sallim. Rasa itu apa? Rasa itu mengandungi khasyah. Dan sesungguhnya khasyah itu adalah merupakan sebuah rasa yang mahal yang dapat sampai kepadanya. Teruskanlah bersolawat. Kerana solawat ini, walaupun kamu selawat dalam keadaan riak, walaupun aku selawat dalam keadaan ananiyah, walaupun aku selawat dalam keadaan keakuan diri, kedirian dan sebagainya, sesungguhnya satu-satunya amalan yang tetap dinilai, dikira di sisi Allah, walaupun riak, adalah solawat. Ini dicakap oleh para ulama. Dan ulama telah bersepakat akan satu-satunya amalan, walaupun riak, tetap diterima juga oleh Allah, yakni salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jikalau kita tidak mengerti, kita tidak memahami, kerana kita masih muda ataupun kerana kita masih budak-budak, kanak-kanak, tetapi barakah solawat Allah boleh bagi kepada kita. Sebagaimana satu orang soleh yang duduk di titik tinggi, daripada kecil lagi dia sudah solawat, walaupun cakap tak terus. Dia cakap apa? Allah simat, Allah simat, Allah simat. Mak dia marah rotan dia, apa Allah simat, Allah simat. Rupanya Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Oleh kerana lidah dia tak terus, dia punya sila Allah simat, Allah simat, Allah simat, Allah simat, Allah simat, Allah simat. Sekarang ini dia berjaya dalam hidup dia. Sampailah
permintaan dia yang meminta daripada Allah diberikan hikmah, diberikan nur hikmah. Lalu Allah memberikan dia Al-Quran. Masuk ke dalam dada dia. Walaupun dia tidak mengenali alif bata. Walaupun dia buta huruf. Dia hafal Quran di sini. Dia baca Al-Baqarah sampai habis. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu contoh wali-wali Allah yang mempunyai karamah. Karamah dia ialah Al-Quran. Hafal Al-Quran beserta dengan tafsirnya, beserta dengan terjemahannya, seakan-akan dia membaca kitab. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada orang macam tu. Pergilah jumpa sebelum terlambat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan kepada guru kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, keizahan untuk meneruskan perjuangan kepada kita dan seluruh umat ini. Sihat walafiat, diberikan perlindungan daripada wabak, daripada ta'un, daripada miskin, fakir, diberikan sarwah, diberikan keluasan rezeki, diberikan ketenangan, keizahan dan kemenangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara nasratul mustaqim. Nasratul mustaqim la haula wala quwwata illa billahil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, rahmatnya, inayahnya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya dapat kita bersama-sama menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan diri dalam majlis Allah Subhanahu wa taala, yang mana keberuntungan kita sentiasa menceritakan tentang diri Allah Subhanahu Wa Taala, tetap kepada hala tuju, setiap hari, setiap mukadimah, tetap hala tuju dia dua je, tak banyak. Hala tuju dia la ilaha illallah. Nafikan keakuan diri kita, nafikan keakuan diri kita yang ada hanya Allah, yang ada hanya esa zat dia. Dia yang tahu mengesakan pada dirinya. Kita ni tak layak nak mengesakan dirinya, sebab keesaan tu adalah hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada apa kita. Kita pun belum disebut apa-apa pun, kita tak ada apa, dia yang esa je. Itu yang kita nak bawa dalam kehidupan harian. Kita bukan dengar saja apa yang saya cakap ni, bukan apa yang didengar dalam talk ini, kepada rakan-rakan YouTube, kepada sahabat-sahabat perjuangan, bukan didengar untuk didengar melalui halwa telinga, tetapi dibawa kepada kehidupan harian. Mohon bawalah dalam kehidupan harian. Itu yang penting, itu yang lebih bagus, itu yang lebih elok. Itulah yang dikatakan kenikmatan, ketenangan bersama Allah Subhanahu Wa Taala, berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sepatutnya dan patut ditekankan kepada ahli-ahli keluarga kita, terutama kepada isteri, anak. Saya nak baru yang dikatakan Allah Ta'ala memberikan satu lintasan. Saya ingat pada 8 bulan 3 saya telah sharekan kepada Ustaz Ahmad sebelum ni, pagi tadi, bahawasanya ajarlah kepada anak isteri kita tentang tauhid. Nabi pun suruh ikat. Nabi beritahu ikat anak isteri kita. Anak isteri kita kena ikat kat rumah. Tapi ikat apa? Itulah ikat dengan ikatan tauhid. Kenal diri, kenal Allah. Dia pegang handphone kat dalam rumah pun, dan anak isteri pegang handphone kat dalam rumah pun, dia tetap mentauhidkan Allah. Itu yang sebenarnya. Kalau kita kata ikat macam mana tu? Tak ada tauhid ni, dia duduk dalam rumah pun, PKP sekali pun, apa ke pun, tak boleh bergerak kat rumah pun, handphone tetap dijalankan aktiviti yang
tak sepatutnya. Itu fitnah datang. Itu macam-macam lah. Itu saya nak cakap tu mungkin tuan-tuan dan puan-puan faham. Jadi saya harap tak banyak masa dah. Jadi kita ajarkan anak isteri kita. Apa dia tauhid? Kenal diri, kenal Allah. Nafikan keakuan diri kita. Apa pun. Masak kat rumah ke. Ataupun apa-apa semua. Masak ke, menyapu ke. Itu semua nyatakan tauhid. Nyatakan la ilaha illallah. Engkau ya Allah, aku tak ada. Engkau buat dia sesi latihan dalam diri. Wa fi anfusikum ala fala tubsirun. Jangan ada keakuan diri. Apa pun yang kita buat. Kan? Itu yang sebenarnya. Sebab nasihat yang dinasihatkan oleh pembimbing rohani dalam video tersebut, yang saya nak bukan kupas, saya tak pandai kupas, tapi saya apa yang telah gerakkan, iaitu tak ada benda ni. Imam Mahdi dah ditabal, tak ada benda ni kafara. Kafara maksudnya saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Jadi itulah, kita sama-sama sekarang ni masih kita berdoa lagi dengan Allah SWT supaya anak isteri kita, saya cakap ni termasuk isteri saya. Isteri saya pun saya cakap, anak saya pun saya cakap ajarkan tauhid. Bukan saya cakap saya buat tak buat, saya buat. Kan? Apa yang saya buat, saya kongsikan. Bukan tak, saya bukan cakap saya baik, saya bagus, tak. Tapi saya suka biar share, bawa lah kita, sebab kita nak bawa pembela kita sampai, kan? Segala pembela dunia ni dia sampai, dia akan bawa tauhid. Tak ada tauhid, kafara, tu yang bahaya. Jadi bukan kita nak takut-takutkan, tapi biar takut tak apa. Jadi janji ada persediaan. Kan? Ni takut, tak ada persediaan, susah juga. Persediaan penting untuk kita menghadapi. Bukan nak menghadapi Imam Mahdi, tapi kita nak bersama-sama bawa tauhid la ilaha illallah. Macam-macam. Selepas kemunculan Imam Mahdi ni akan datang dukhan yang amat tebal, asap dukhan. Kalau saya cakap ni, orang cakap saya gila macam Nabi Nuh. Kan? Cakaplah saya gila pun tak apa, biar. Kan? Tapi besok nanti macam Nabi Nuh cakap, Nabi Nuh anak dia cakap, Nabi Nuh, bapak aku dah gila dah sasau ni, buat bahtera dekat atas bukit, dah sasau dah, bapak aku dah biol lah ni. Tak apa. Hari ni saya biol, besok tuan-tuan akan yang tak mendengar ni, yang tak mengamaliahkan dalam kehidupan hariannya, bukan saya cakap. Ini wali-wali Allah bagi tahu, ulama-ulama rabbani bagi tahu, bukan saya cakap. Saya ikut apa yang mereka sarankan, mereka nasihatkan. Bukan kita cuba ikut, kita terus buat dalam berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan senang. Video yang sebegini, kan, yang mungkin tuan-tuan boleh ambil dalam channel saya, Cahaya Online. Tengoklah itu, Kenal Diri Kenal Allah. Itulah channel-channel yang saya pernah rakam daripada tahun 2021 tu. Buat research apa pun. Adik saya buat research, alhamdulillah dia dapat terima. Adik saya seorang lah. Dia buat research, alhamdulillah. Itu hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Research lah, buatlah benda yang sampai dapat yang dikatakan kefahaman untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amat penting. Akidah dalam diri kita ni amat penting. Kalau tak buat, saya tak tahu nak cakap apalah. Kan? Jadi ada masa ni, bukan ada masa lagi. Kalau orang cakap ni memang dah masa kecederaan, dah paras hidung dah banjir dah. Kan, dah tsunami dah. Kan? Tapi kita tak memperlihatkan. Kita tengok sekarang ni orang macam tak ada apa je, tengok macam aman je. Kan? Jadi saya memperhatikan dalam keadaan sekeliling, orang-orang banyak yang dikatakan rasa dunia sekarang ni aman. Negeri Perlis ni kalau saya jalan, dia orang rasa macam dunia ni aman. Saya tak rasa aman pun. Sebab bahayanya dia orang tak bawa detect. Kalau siapa yang dah betul dikenalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenal diri kenal Allah, ahli-ahli yang kita sekarang ni jemaah, dia akan detect siapa. Bukan saya cakap dia orang pandai detect, tapi Allah Taala memberi anugerah tu, detect siapa yang termasuk dalam ahli keluarga sendiri. Anak-anak dia pun dapat detect. Kan? Anak-anak dia pun dapat detect. Ya Allah, anak aku ni khayal ni, leka ni, lalai ni. Dia akan nasihat. Saya praktik macam tu. Kan? Saya praktik macam tu. Termasuk isteri saya. Kan? Ini saya cakap, insya-Allah, mudah-mudahan saya tekankan, dengarlah 8 hari bulan 3 2021. 8 hari bulan 3 2021. Itu yang saya dapat cek dalam tahun lepas punya video tu. Itu amat penting kita nak dengar.
dan saya pun itulah kita dapat sharekan banyak-banyak insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala buka al-mukasyafa ghaibul fuqara. Kalau ada ilmu, ketepikan ilmu tu kan, kita dengar betul-betul, sebab ilmu mana pun kalau tak ada wahdah susah. Kalau ada wahdah, masuklah ilmu mana pun dia akan diangkat oleh Allah Taala. Darjat dia diangkat oleh Allah Subhanahu Taala. Tak ada keakuan diri dia, Allah Taala angkat darjat dia. Insya-Allah, mudah-mudahan sekian daripada saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Taala memberikan kita sentiasa wazidnahum huda hidayah. Siapa yang rasa dia akan rasa, tapi siapa yang nak bertanya, tanyalah kepada orang yang arif billah, ataupun tanyalah kepada orang yang pernah merasai apa yang dikatakan kenikmatan bersama dengan berkehidupan dengan Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam majlis yang penuh barakah. Alhamdulillah. Tak ada apa aku nak cakap. Tak ada apa. Betul. Tak ada apa sih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Apa yang diucapkan entasan kepada Allah dan kalimat Rabbi. Ya, insyaAllah jumpa kita balik lagi. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan, kekuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.